Okey. Okey, kita teruskan dengan tips yang penting. Daripada 6 tu saya nak fokuskan kepada satu tips yang saya nak elaboratekan dengan lebih detail supaya pelajar boleh tackle apa yang soalan nak. Okey. Kalau dalam kelas saya memang setiap kali saya mengajar, kalau saya bagi soalan memang saya put on stress. Saya akan highlightkan benda ni. Lebih-lebih sekali sekarang banyak kelas-kelas tambahan untuk calon jemaah SPM ni, kelas malam dan sebagainya. Saya fokuskan kepada benda ni Okey. So saya ambil satu tips daripada tips umum tadi, iaitu memahami kata tugas. Okey. Task word. Kita nak faham kata tugas ataupun arahan soalan tu dengan berdasarkan kepada kata tugas yang diberikan. Dan saya akan fokus kepada kata tugas berarah sederhana sehingga arah tinggi saja. Kalau kata tugas seperti namakan, senaraikan, apakah, itu kata tugas berarah rendah, iaitu level pengetahuan. Dan saya percaya calon-calon ataupun peserta-peserta yang ada dalam Google Meet sekarang ni, yang ada 200 lebih ni, 220 ni, semuanya dah menguasai kata tugas di arah serendah tu. Maksudnya kalau keluar soalan macam tu, dia faham dah macam mana nak jawab. Jadi saya akan fokus kepada beberapa kata tugas yang familiar. Cuma saya tak pasti sebab saya tengok format yang baru ni, kalau berdasarkan kepada soalan-soalan percubaan yang keluar baru-baru ni, sama ada SBP, Negeri Terengganu, negeri-negeri Melaka dan lain-lain lah. Dia punya format bentuk soalan tu saya nampak lebih mudah. Maksudnya dia dah tak jadi double meaning. Maksudnya dia direct. Soalan tu dah direct dah. Dia nak kita bagi apa. Jadi dia tak bersembunyi lah. Jadi pelajar baca soalan tu terus dia boleh bagi jawapan. Okey. So kata tugas yang pertama yang saya nak fokus pada pagi ni adalah tentang kata tugas explain ataupun terangkan. Okey. So kata tugas explain atau terangkan ini adalah melibatkan penerangan yang lebih teliti, menyeluruh untuk dan menunjukkan beberapa perkaitan antara konsep, maklumat dan fakta. Okey. Apabila keluar soalan terangkan ataupun explain, bentuk jawapan kita ni ada dua perkara. Yang pertama, sama ada kita kena bagi tahu konsep atau maklumat atau fakta. Okey, yang kedua barulah kita ikuti dengan penerangan. Okey, kita ikuti dengan penerangan. Tetapi dia bukan compulsory bukan wajib ada fakta ataupun konsep. Kalau kamu cerita tentang penerangan pun masih dapat markah. Okey, sebagai contoh, ini saya nak tunjukkan contoh penggunaan kata tugas je lah. Bukan cara nak jawab lagi. Cara nak jawab sekejap lagi Okey, so yang pertama terangkan. Terangkan bagaimana molekul melalui struktur B. Okey, so apa yang dia nak tahu, fakta ataupun maklumat? Ini adalah fakta dia. Bagaimana molekul B, molekul melalui struktur B. Contoh dia, kita bagi contoh fakta dia. Molekul tu melalui struktur B secara pengangkutan aktif. Okey, so explanation dia ataupun penerangan dia adalah mesti berkaitan dengan pengangkutan aktif. Kita cerita tentang concentration dulu ke, itu contoh dia. Okey, contoh soalan yang kedua yang menggunakan explain. Okey, yang ni dia pecahkan kepada dua. Ini bentuk soalan KSSM. Macam ni lah, dia dah jadi pecah. Kalau macam tadi, soalan mula-mula dia sekalikan fakta dengan penerangan. Soalan yang ini, dia dah asingkan fakta. Namakan proses apa. Terangkan, barulah kita terangkan apa yang ada kat sini. Contohnya kat sini jawapan dia osmosis. Jadi kat sini penerangan tentang osmosis saja. Jadi kita tak perlu masukkan fakta dah. Kita tak payah cerita tentang osmosis.
Kita tak perlu nyatakan proses tersebut ialah osmosis. Osmosis berlaku bla bla bla. Tak payah. Okey, kita just terangkan tentang proses itu terus. Okey, ini baru saya nak cerita dengan lebih detail. Ini contoh soalan esei. Okey, contoh soalan esei. Rajah 8 menunjukkan beberapa tabiat pemakanan. Okey, so keyword dia kat sini adalah tabiat pemakanan. Okey, keyword dia adalah tabiat pemakanan. Okey, so dia ada 4 jenis tabiat pemakanan. Makanan tidak diambil mengikut waktu yang teratur, pengambilan lemak berlebihan, takut untuk mengambil sebarang makanan, memuntahkan sendiri makanan selepas makan. Okey, so soalan dia, terangkan bagaimana tabiat pemakanan tersebut mempengaruhi kesihatan. Okey, so kata tugas dia adalah terangkan. Ini kata tugas. Okey, dia punya keyword dia iaitu tabiat pemakanan, dan kehendak soalan dia adalah mempengaruhi kesihatan. Maksudnya apa penyakit dia? Okey, dan jumlah markah dia adalah 10 markah. Jadi dia ada 4 penyakit. Okey, so fakta yang dia nak adalah bagaimana tabiat tersebut mempengaruhi kesihatan manusia. Jadi kita kena cari fakta. Okey, kalau makan tidak mengikut waktu yang teratur, apakah penyakit yang akan dihidapi oleh pengamal? Nama penyakit dia. Okey, Zainatul, gastritis. Okey, bagus. Gastritis. Okey, pengambilan lemak berlebihan, kegendutan. Okey, kegendutan ataupun obesiti. Okey, takut untuk mengambil sebarang makanan. Apa? Dia tak nak makan, dia nak daya je. Penyakit apa? Afraid to eat. Orang nak belanja makan pun dia tak nak. Dia kata dia takut gemuk. Anorexia, anorexia nervosa. Okey, manakala kalau dia paksa diri dia makan, okey, dia muntah, lepas tu dia muntah secara paksa. Apa nama penyakit dia? Penyakitnya adalah bulimia nervosa. Very good. Okey, bulimia ataupun bulimia nervosa. Nama betul dia bulimia pun dah dapat markah. Okey, so kat sini 1 markah. 1 markah. 1 markah. 1 markah. So dah 4 markah. Jadi explanation penerangan tu kita nak 6 poin saja lagi. Okey, apa penyebab kepada gastritis? Okey, jadi kita rancang jawapan kita. Okey, yang pertama dia, okey, explanation yang pertama, apa penyebab kepada gastritis? Makan tidak mengikut waktu ni kita tak boleh tulis. Sebab apa? Sebab dah ada dalam fakta kat sini. Jadi apa kesan mengambil makan tidak mengikut waktu? Okey, bila tak ada makanan, jus gastrik dirembeskan. Okey. Yang kedua adalah jus gastrik mengandungi asid hidroklorik. Okey. So baru boleh guna jawapan misdaq. Okey, E3. Okey. HCl, kita boleh guna ringkasan. HCl akan mengkakis
dinding perut. I4 akan membentuk ulcer perut. Okey, so kat sini ada 4 poin, 4 markah. Okey, jadi kita tak boleh fokus kepada gastritis saja. Maksudnya semua penyakit tu kita kena ceritakan penyebab dia, daripada kesan daripada pemakanan dia. Tabiat pemakan. Kalau kegendutan tu, pengambilan lemak yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu kan mengalami obesiti. Itu dia punya ayat yang pertama. Explanation dia, lemak-lemak yang berlebihan tadi akan disimpan di bawah tisu adipus dan sebahagiannya akan membentuk kolesterol yang akan termendak di dalam arteri. Itu contoh-contoh jawapan dia lah. Jadi saya tak nak fokus kat sini sebab ada banyak lagi kita nak cerita, sedangkan masanya hanyalah 2 jam saja. Kita ada 1 jam 20 minit saja lagi. Okey, kita teruskan kepada kata tugas yang seterusnya. Okey, kata tugas yang kedua adalah describe. Kalau explain tadi, saya katakan mesti ada fakta atau konsep ataupun info. Kemudian barulah kita ikuti dengan penerangan untuk jawab soalan bentuk fakta, berbentuk explain ataupun terangkan. Jadi fakta dan juga konsep ni tak semestinya kita sebut mula-mula. Letak kat bahagian akhir pun boleh. Okey, masih lagi dapat markah. Jadi kalau kamu terangkan dulu, orang yang mengambil makanan tidak mengikut waktu akan menyebabkan jus gastrik dirembeskan, di mana jus gastriknya mengandungi asid hidroklorik. Jika tiada makanan, hidroklorik akan mengkakis dinding perut dan akan menyebabkan terbentuknya ulcer. Jadi masih lagi dapat markah walaupun tak sebut tentang nama penyakit tersebut. Jadi kalau dah sebut nama penyakit lagi bagus.